Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita boleh lagi solat berjamaah Jumaat walaupun mengikut SOP yang telah ditentukan, dan mudah-mudahan ianya insya-Allah akan bertambah baik pada masa yang akan datang insya-Allah. Allahumma adfa'na al-bala' wal waba' wal ghala' wal fakhsha' wal zina wal riba wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an biladina hadha khassa wa an sa'ira biladil muslimina ammah ya rabbal alamin insyaallah. Baik, kita sambung tazkirah Jumaat kita kali ini dengan lanjutan daripada perbincangan kita tentang fadilat solat berjamaah, dan antara satu solat berjamaah yang dituntut ataupun yang wajib dilaksanakan iaitu solat berjamaah Jumaat, seperti mana yang kita akan lakukan pada hari ini. Saya ulang balik, dalam hadis ada menyebut Nabi SAW yang bermaksud bahawa solat berjamaah itu lebih baik daripada solat seorang diri 27 darjat, 27 kebaikan. Dan ada juga hadis yang lain juga menyebut 25 kebaikan, fadilatnya. Jadi kita bincang sudah sampai mungkin fadilat yang ketiga, iaitu fadilat yang pertama. Saya ulang balik, apabila kita solat berjamaah, kita datang ke masjid awal untuk nak mengerjakan waktu yang awal. Sebab waktu awal itu ialah waktu yang afdal, waktu yang terbaiknya. Dalam hal menjaga waktu ini, Allah sebut dalam surah Wal-Asr, jadi orang yang beruntung ialah orang yang jaga waktu, iaitu orang yang beriman, orang yang melakukan amal soleh, kemudian orang yang berpesan-pesan dengan kebaikan, dan orang-orang yang berpesan dengan kesabaran. Dan Allah janji mereka ini dengan syurga Firdaus. Kemudian yang kedua fadilatnya iaitu apabila kita nak datang berjemaah ke masjid, jadi kita akan rasa ketenangan. Kita datang tu dengan bersungguh-sungguh nak datang, tak ada tujuan lain, tujuan untuk nak solat berjemaah. Atas niat ikhlas kita tujuan itu, maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala bagi fadilatnya, iaitu apabila kita langkah ke masjid itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan gugurkan satu kejahatan, dan dia akan angkat satu derajat. Begitu juga dikatakan langkah ke masjid itu juga sebagai satu sedekah, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi mereka yang solat berjemaah juga, maka mereka akan dihidangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidangan dari syurga, makanan, dan di hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan beri naungan, yang mana naungan itu tidak akan dapat naungan yang lain selain naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga iaitu apabila kita nak solat berjamaah, jadi kita datang, kita datang bukan hanya dengan bersaksikan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kita ni beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada satu penyaksian yang lain. Setiap makhluk, setiap apa yang kita bersama dengan kita akan menjadi saksi, tanda orang itu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara saksinya ialah itu anggota kita, langkah-langkah yang kita sebutkan tadi. Kemudian antara saksinya ialah tempat kita solat di masjid ini. Antara saksinya mungkin sejadah yang kita bawa, menyaksikan, mengatakan bahawa kita ini beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat,
ya, yang keempat yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu apabila seseorang itu datang untuk solat berjamaah yang di masjid, maka solatnya itu ya, dia dapat solat ya bersama dengan malaikat, dan dia juga dapat doa daripada para malaikat ya, seperti mana kita tahu. Jadi orang yang sentiasa berulang alik ke masjid ya, bukan hari Jumaat saja, maksudnya dengan solat berjemaah, untuk berjemaah ya, akan mendapat selawat ya, akan mendapat selawat solat ya, selawat dengan dan doa ya daripada para malaikat. Jadi para malaikat akan selawat ya, kemudian mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksikan ke atas orang yang solat berjemaah ini. Maka itu dalam tuntutan mazhab yang lain, solat berjemaah ni wajib ya, ada yang mengatakan wajib, tapi solat jemaah dalam Imam Asy-Syafi'i yang kita ini ya, tuntutan yang sangat wajib, sangat yang dituntut ya. Maka Nabi ini dia tak pernah tinggal solat berjemaah. Jadi antara fadilatnya yang keempat ni, dia kata bila kita datang ke masjid untuk solat tadi itu, maka para malaikat ni dia akan mendoakan ya. Jadi orang yang mendoakan kita itu apa statusnya ya? Tentulah statusnya ialah status orang yang pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Maka pengabdian diri itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya, maka sudah pastilah kemustajaban doa itu tentu kita dapat rasakan ya, walaupun tak dapat kita nak kata itu Allah kata Allah bagi, jadi itu hak Allah Subhanahu wa taala, tapi berdasarkan kepada ya orang-orang yang suci, orang yang sentiasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mustajabkan doa mereka. Jadi para malaikat mendoakan kepada orang yang solat berjamaah ini ya. Kemudian dalam apa doa dia ya, hadis dalil yang mengatakan bahawa memohon ya, itu malaikat itu mereka akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ia diberikan pengampunan. Pertama, malaikat itu berdoa kan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya para jemaah yang datang berjemaah itu diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan supaya juga ya dijauhkan daripada azab api neraka ya, itqun minan nar, maksudnya dipelihara daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla syai'in ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Maksudnya para malaikat yang menanggung arasy Allah Subhanahu wa taala dan yang ada di sekelilingnya tidak putus-putus memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pelihara ini ya, dan memohon pengampunan dan juga pemeliharaan daripada api neraka, daripada azab api neraka terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang telah mendapat, kita kata, kesaksian sebagaimana orang yang beriman yang disebutkan yang atas itu. Maksudnya kesaksian mengatakan orang beriman itu, berdasarkan kepada kesaksian itu, maka para malaikat ini mendoakan ya, mendoakan tentang keampunan ya, dan juga mendoakan tentang pembebasan ataupun pemeliharaan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa, mungkin kita tak pasti Allah terima ataupun Allah tidak. Yang kita harap Allah Subhanahu wa taala terima. Kita tak kira kita ni siapa. Yang penting bila kita minta, kita nak Allah Subhanahu wa taala terima apa yang kita ya. Tapi hak untuk menerima itu ya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ciri-ciri untuk penerimaan itu, manusia biasa pun kita ketahui ya,
Mesti ada ciri-ciri yang tertentu untuk diterima. Bukan hanya boleh diterima semua sahaja permintaan itu, apatah lagi berdasarkan kepada, kalau istilah kita pada hari ini, kredibiliti seseorang itu, nilai diri seseorang itu. Ya, kalau nilainya itu sampai pada taraf yang disebutkan pengabdiannya seperti para malaikat tadi, maka itu tak dapat tidak Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya, malaikat sentiasa mendoakan dan mendapat kejayaan. Okey. Jadi itu satu orang yang mendoakan kita, dan kita sendiri mendoakan, mengharapkan itu. Ya, jadi kita harap malaikat yang mendoakan kita ini, ya, bukan hanya setakat kita katakan dia itu beribadat berada di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, maka permohonan dia dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tempiasnya, ya, kita yang akan mendapat nikmatnya atas keyakinan kita kepada rukun iman. Antaranya ialah percaya kepada malaikat. Di atas keyakinan itu maka kita berdoa, ya, kita mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antara fadilat orang yang solat berjamaah. Hebat. Ya, hebat. Kalau kita nak digambarkan dengan wang ringgit, tak dapat kita nilai. Ya, sebab itu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berduyun-duyun para sahabat untuk hadir, ya, solat berjamaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara doa yang disebutkan di sini, ya, Nabi, ya, antara doa yang disebutkan oleh malaikat itu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa para malaikat, ya, akan sentiasa berselawat dan berdoa untuk mereka yang sentiasa menunaikan solat berjamaah dengan berkata, malaikat berkata, Allahumma salli alaihi, Allahumma ighfir lahu. Kita lah yang solat berjamaah, ya. Kalau ramai ni maksudnya untuk seseorang itu Allahumma ighfir lahu, ya. Kalau kita kata ramai, Allahumma ighfir lana, istilahnya, ya. Kemudian Allahumma salli alaihi, kemudian Allahumma ighfir lahu, ya, Allahumma ighfir lahu, ya. Jadi Allahumma ighfir lahu, minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat ni minta ampun, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab apa? Sebab manusia ini tak sunyi daripada kesilapan dan kesalahan. Kita ikhlaslah dengan diri kita. Orang lain tak tahulah, ya. Kita ikhlas dengan diri kita bahawa apakah kita ni tidak berdosa, kan? Kita ikhlas, orang lain tak tahu, ya. Di atas keikhlasan itu maka kita pasti, ya, akan merasai bahawa kita tidak sunyi daripada dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas ketidaksunyian dosa itu maka kita mengharapkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Ya, kita berdoa, ya, dan kita mengharap malaikat pun berdoa kepada kita. Jadi untuk mengharapkan malaikat berdoa, maka kita kena solat berjamaah seperti mana disebutkan dalam hadis ini, ya. Jadi jangan lari daripada untuk mendapat doa yang baik, iaitu para malaikat. Dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, malaikat menyebut Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham, ya, Allahumma arham, ya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya, ampunkan dia, kemudian berilah kasih sayang kepada dia, rahmat kepada dia, ya, rahmat kepada makhluk itu, kepada orang itu, orang yang solat berjamaah itu, ya. Kesianlah dia, itulah kita katakan, ya, kesian dia. Para malaikat mohon kesianlah dia, ya, dia banyak dosa, ya, ampunkanlah dia, kan. Rayuan para malaikat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siapa? Kepada orang yang solat berjamaah, kan. Jadi tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita mengharapkan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan kita juga mengharapkan orang mendoakan kita, ya. Lebih-lebih lagi kita katakan para malaikat yang disebutkan tadi, ya. Dan juga kita mengharapkan selain daripada
orang lain, ya, maksudnya mungkin dalam hadis Nabi SAW ada menyebut apabila mati anak Adam, putus segala amalannya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah yang diamalkan masa dia hidup. Ya, kita datang masjid hari ini, kita basuhkan duit RM1 dalam masjid, kan? Itu sedekah yang kita amalkan. Itu sampai kepada hari akhirat. Itu aset kita. Walaupun RM1, walaupun RM2. Ya. Kadang-kadang kita hilang lebih daripada itu. Tapi bila kita datang hari Jumaat, RM1 saja kita masuk, maka ia sudah menjadi aset kepada kita untuk hari akhirat kita. Itu sedekah. Kemudian ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Ilmu kita manfaatkan. Ya, kalau pada malam ini, mungkin pada hari ini saya bacakan beberapa hadis tentang fadilah ini ilmu yang mungkin memberi manfaat kepada yang pendengarnya. Ya, saya menyampaikan, ya, kemudian yang mendengarnya, ya, jadi mungkin ada dapat manfaatnya. Itu dikatakan ilmu yuntafa'u bih. Ya, dan ilmu ini bukan berkaitan dengan ilmu agama saja, juga ilmu-ilmu yang lain, fardu kifayah dan sebagainya, ilmu bercocok tanam, ilmu memasak, ya, dan sebagainya. Itu juga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waladun salih yad'ulah. Bila mati anak Adam, tak ada amalan dia lagi dah. Yang dia ada hanya sedekah yang dia buat masa dia hidup. Kemudian yang dia ada hanya, ya, ilmu yang dia memberi manfaat, dan kemudian yang dia ada ialah anak dia yang mendoakan dia, anak dia yang anak soleh yang mendoakan, anak yang baik yang mendoakan dia. Jadi kita ni ada bapa kita mungkin yang telah kembali ke rahmatullah, kita doakan mereka. Ini anak yang baiklah. Maksudnya ingat bahawa itu aset untuk bapa kita. Kita yang menyampaikan. Kita yang menyampaikan, kan. Tapi ada juga hari ni anak langsung tak ingat bapa. Kan? Masa hidup ni anak tak ingat bapa. Hilang baik. Kan? Jadi mana mungkin masa bapa dia mati dia nak mendoakan? Masa bapa dia hidup pun dia tak berbakti kepada bapa dia. Kan? Ini kita anak, kan? Jadi mudah-mudahan dapat kita didik anak kita, ya, supaya dia dapat mendoakan kita. Ya, itu doa, maksudnya doa anak. Maksudnya doa ini akan sampai, disebutlah hadis, sampai kepada orang yang mati, iaitu kepada ibu bapa kita yang telah kembali ke rahmatullah. Jadi tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, itulah di antara, ya, fadilat dalam solat berjamaah ini. Hebat. Selalu saya ulangkan, saya ungkapkan fadilat ini dalam bentuk yang mungkin kita cakap tadi, itu dalam bentuk yang kita tak nampak, ya. Nikmat yang kita dapat itu, misalnya nikmat malaikat mendoakan kita, kan. Malaikat mendoakan kita, minta supaya kita diampunkan. Kita tak dapat, tak nampak nikmat itu, tak nampak. Kita minta malaikat doakan kita supaya Allah bagi rahmat kepada kita, bagi keselesaan kepada kita, ya. Jadi apa dalam dunia ni, apa yang kita nak? Ya, rahmat, kesenangan, keseronokan, keselesaan, tapi berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa tak nak nikmat? Kan? Semua orang nak nikmat. Kadang-kadang dia tak layak untuk mendapat nikmat itu, tapi dia nak juga. Kan? Itu dikatakan manusia nikmat itu. Kan? Jadi dalam hal ini tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi seterusnya, ya, dapat kita tengok, ya, dalam perbincangan ini mengatakan bahawa perkara yang keempat ini, ya, maksudnya perkara yang keempat ini ialah, ya, iaitu berkenaan dengan doa, ya, doa malaikat, ya, dan juga doa kita, ya, kita pun berdoa juga. Jangan kita mengharapkan malaikat berdoakan untuk kita, ya, maka kita juga perlu berdoa untuk diri kita, ya. Dan mungkin ada juga sebahagian daripada kita hari ini kadang-kadang, ya, bila berlaku kematian, ya, disebutkan macam tadilah, ya, maksudnya anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya, kan. Tapi yang pertama sekali tuntutan apabila berlaku kematian kepada seorang anak itu, bila bapaknya meninggal anak itu, tuntutannya yang pertama sekali dia nak berubah. Ya, sebab kematian itu akan menjadikan seseorang itu berubah.
Jadi berubah yang dituntut di sini maksudnya berubah kepada tak baik kepada yang baik. Kepada yang baik tu bertambah baik. Jadi maksudnya sebenarnya doa anak yang soleh. Jadi anak tu kena berubah dulu. Ya. Daripada dia tak solat, mungkin dia kena solat. Kan? Daripada dia tidak beramanah, dia kena amanah dulu. Kan? Dia kena berubah dulu dalam hal itu. Maka barulah saya peringkat ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT maknanya dia katakan doa anak yang soleh. Bila berkematian itu, maka orang yang terlibat dengan kematian itu pertama sekali pencetus ke arah untuk dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ialah berubah. Ya, berubah menjadi yang baik supaya kebaikan itu kesedaran itu menyebabkan dia insaf, dan keinsafan itu menyebabkan dia bertaubat, dan bila dia bertaubat maka tidak lari daripada dia berdoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan ya pada hari ini sebelum kita solat berjamaah ya. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan ya. Insya-Allah. Jadi insya-Allah pada ada kelapangan pada masa jemaat yang akan datang, jika ada kelapangan kita akan sambung lagi fadilatnya yang kelima ya, iaitu yang kelima. Sebab fadilat solat berjemaah ni ada 27 maksud dia bahagi kepada 3 ya. 11 maksudnya di luar sebelum solat ya, sebelum kita solat ni lah, maksudnya nikmat tu dah Allah bagi dah, fadilat tu Allah bagi dah ya. Kemudian yang kedua ketika solat, dalam solat tu dapat nikmat juga kan. Di dalam solat tu ada 9 kan, 9 kan. Kemudian selepas kita solat nanti ada 7 lagi ya, itu yang dikatakan 27. Ni perbahasan ni dikupas oleh Osman Muhammadi ya, Datuk Al-Faqir Osman Muhammadi ya, yang dipetik dari kitab Fathul Mu'in. Itu saja, aku qouli hadza wa astaghfirullah azza billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.